Silakan Yang Berhormat Menteri Parlimen dan Undang-Undang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Tuan Yang Di-Pertua, ahli-ahli yang berhormat sekalian. Saya ucapkan terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat yang telah membangkitkan isu-isu berkaitan dengan JPM semasa perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan 2021 Peringkat Dasar ini, khususnya yang menyentuh mengenai portfolio saya, Parlimen dan Undang-Undang dan agensi-agensi yang di bawah seliaan saya, iaitu SPRM, SPR dan juga Jabatan Perkhidmatan Awam JPA. Sesungguhnya JPM menghargai segala pandangan, teguran dan cadangan serta saranan ahli-ahli yang berhormat sekalian. Bagi memudahkan jawapan dan pengulungan, saya akan menjawab berdasarkan isu-isu utama yang dibangkitkan oleh ahli yang berhormat. Isu pertama, isu perundangan dan kehakiman. Yang berhormat Langkawi yang saya amat hormati menyarankan supaya perbicaraan di mahkamah diteruskan semasa pandemik COVID-19 dengan mengurangkan pemerhati dan media serta amalkan jarak fizikal. Sebagaimana ahli-ahli yang berhormat sedia maklum bahawa pandemik COVID-19 telah memberi kesan yang drastik kepada urusan harian, tata cara operasi standard dan juga perjalanan tugasan di mahkamah. Sehubungan dengan itu, Badan Kehakiman Malaysia sentiasa komited dalam memastikan akses kepada keadilan disampaikan kepada semua lapisan masyarakat. Beberapa pendekatan telah dilaksanakan bagi memastikan kesinambungan akses kepada keadilan atau continuing access to justice dengan izin dapat dilaksanakan. Dalam hal ini, Badan Kehakiman telah meningkatkan kebergantungan kepada penggunaan teknologi dalam urusan operasi mahkamah, di mana antara langkah yang diambil termasuklah mengadakan pengendalian prosiding mahkamah secara dalam talian melalui sistem e-review, email dan juga pendekatan kes melalui sidang video bagi kes-kes sivil. Selaras dengan pindaan terbaru peruntukan Seksyen 15 Kapital A Akta Mahkamah Kehakiman 1964 yang mula berkuasa pada 22 Oktober 2020, antara lainnya, ia membenarkan apa-apa prosiding sivil atau jenayah dijalankan menggunakan teknologi komunikasi jarak jauh demi kepentingan keadilan. Projek rintis bagi pembicaraan kes secara sidang video telah dijalankan di Mahkamah Terbuka Bilik Bicara Mahkamah Persekutuan 1 pada 9 November 2020 yang lalu, yang mana ia melibatkan 2 kes rayuan sivil dibicarakan oleh 5 panel hakim dan 2 kes rayuan sivil yang dibicarakan di hadapan 3 panel hakim hakim-hakim Mahkamah Persekutuan. Kesemua panel hakim ini akan berada di mahkamah terbuka, manakala pihak peguam berada di stesen masing-masing. Mahkamah Persekutuan juga secara rintis telah mendengar kes-kes rayuan jenayah habeas corpus secara dalam talian di mahkamah teknologi. Inisiatif bagi mendengar kes-kes habeas corpus ini adalah untuk memastikan hak-hak kebebasan individu dapat dijamin dengan menyenaraikan kes rayuan pada kadar yang segera walaupun dalam situasi pandemik yang sedang berlaku pada masa ini. Walau bagaimanapun, dalam hal ini Tuan Yang Di-Pertua, proceeding dalam talian ini adalah sebagai alternatif sahaja, tidak menghalang pihak-pihak untuk meneruskan perbicaraan kes mahkamah secara konvensional dengan pematuhan SOP yang ketat sebagaimana yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Terima kasih Yang Berhormat Kota Baru. Kalau Yang Berhormat Kota Baru masih ingat lagi ketika kita membahaskan pindaan kepada Akta Mahkamah Kehakiman, saya adalah salah seorang yang lantang membantah kepada pindaan-pindaan ini. Tapi persoalan saya adalah sekarang, kalau pindaan-pindaan ini telah pun dibuat, kenapakah kita masih tidak mengamalkan pindaan ini, terutamanya bila ia melibatkan perbicaraan-perbicaraan yang penting seperti yang melibatkan kes Yang Berhormat Pekan? Bukankah tidak pindaan-pindaan ini digunakan oleh mahkamah untuk kita teruskan dengan perbicaraan Yang Berhormat Pekan supaya tak ditunda kes tersebut? Kerana ini adalah kes yang begitu penting yang rakyat sedang lihat. So kalau kita buat pindaan tersebut tetapi pindaan itu tidak diamalkan, tidak dipraktikkan, maka menjadi sia-sia sahaja. Yang Berhormat, terima kasih. Terima kasih, Jelutung. Sebagaimana saya sebutkan tadi bahawa pelaksanaan perbicaraan di masa COVID ini adalah tertakluk kepada pematuhan garis panduan keselamatan yang ketat SOP.
Ini termasuklah apabila ianya melibatkan orang kena tuduh, apatah lagi saksi-saksi yang dibawa ke mahkamah, yang bukan pada masa satu orang saksi memberi keterangan, saksi-saksi lain perlu berada di mahkamah, terutamanya untuk identification ataupun pengecaman saksi. Inilah yang dihadapi oleh mahkamah, menyebabkan kebanyakan kes-kes ini terpaksa ditangguhkan buat sementara waktu. Terima kasih. Yang kedua, Yang Berhormat Seputih. Ada ya? Mencadangkan kerajaan bersama AGC ataupun Attorney General Chambers mengambil langkah membuat kajian mengurangkan jumlah banduan pesalah kes kecil melalui pembebasan sekaligus dapat mengurangkan jangkitan COVID-19 di penjara. Untuk makluman Yang Berhormat ahli Yang Berhormat Seputih, dalam hal ini bahagian pendakwaan Jabatan Peguam Negara telah mengadakan beberapa mesyuarat dengan semua agensi penguatkuasaan supaya langkah pengurangan jumlah banduan dalam tahanan dapat diambil. Antara langkah yang telah diambil untuk mengurangkan jumlah bantuan pesalah kes kecil ini ialah antaranya menawarkan kompaun bagi kesalahan yang boleh dikompaun, compoundable case dengan izin. Timbalan pendakwa raya, yang kedua, timbalan pendakwa raya memohon hukuman denda yang setimpal dalam jumlah yang mampu dibayar oleh pesalah-pesalah itu, reasonable amount dengan izin. Yang ketiga, tempoh tahanan riman pesalah diambil kira sebagai tempoh hukuman. Walaupun riman itu sepatutnya tak dikira, tapi diambil kira sebagai sebahagian daripada hukuman penjara. Yang keempatnya, TPR juga memaklumkan kepada mahkamah tentang hukuman alternatif kepada pemenjaraan. Antaranya, hukuman perintah khidmat masyarakat untuk pesalah muda di bawah Sub Perenggan 2931E1 Roman CPC. Yang kedua, melepaskan dengan amaran, caution and discharge di bawah Section 173 Kapital A CPC. Yang ketiga, bond berkelakuan baik di bawah Section 294 CPC. Yang keempat, bond keamanan di bawah Section 67 CPC. Dan yang kelima, perintah kehadiran wajib di bawah Section 5 Akta Kehadiran Wajib Pesalah-Pesalah. Itu antara perkara-perkara yang diamalkan di mahkamah dan syukur perkara ini telah berjalan dan memberi kesan yang amat baik sekali. Tuan Yang Dipertua, Yang Berhormat Seputih juga, banyak dia, meminta kerajaan membincangkan dan mengharmonikan hukuman kesalahan kecil yang selalunya, kata beliau, double standard. Untuk makluman Yang Berhormat Seputih dan ahli Yang Berhormat, kuasa untuk menjatuhkan hukuman adalah budi bicara kehakiman hakim atau magistrate yang mengendalikan kes itu. Dia punya budi bicara, judicial discretion kepada mereka dengan izin. Tidak ada sebarang peraturan khusus berkaitan dengan pemakaian kuasa budi bicara tersebut. Hakim dan magistrate bebas membuat keputusan selagi mana keputusan yang dibuat adalah berdasarkan prinsip penghukuman dan kerangka perundangan. Cannot go beyond that dengan izin. Sesungguhnya hukuman yang dijatuhkan adalah dalam ruang lingkup hukuman yang dibenarkan saja oleh undang-undang bagi sesuatu kesalahan yang dituduh kepada tertuduh. Justru itu, Yang Berhormat Seputih, isu diskriminasi atau double standard tak pernah berbangkit kepada mahkamah selagi mahkamah menjatuhkan hukuman selaras dengan peruntukan yang diberikan di bawah undang-undang. Namun demikian, mana-mana pihak, sebagaimana Yang Berhormat Seputih pun maklum, selalu juga masuk mahkamah, mana-mana pihak yang tidak berpuas hati, either party yang tak berpuas hati dengan keputusan mahkamah, yang mana mereka anggap dengan izin manifestly excessive or inadequate atau tidak cukup, boleh membuat rayuan ke mahkamah yang lebih atas. Dijelaskan juga bahawa penetapan hukuman adalah satu proses yang subjektif sebagaimana yang diputuskan oleh Yang Arif Raja Azlan Shah dalam kes yang terkenal, kes Liao Xiaolong versus PP tahun 1970. Raja Azlan mengatakan penetapan hukuman bergantung kepada fakta dan hal keadaan suatu kes. Yang kedua, hakim dan magistrate bebas menentukan tujuan hukuman, prinsip hukuman yang memadai dalam ruang lingkup yang diperuntukkan oleh undang-undang.
Dan yang ketiganya, hakim dan magistrate mempunyai tanggungjawab untuk mengimbangi faktor-faktor termasuk mitigation, rayuan untuk mengurangkan hukuman oleh pesalah dan juga kepentingan pesalah, mangsa dan juga kepentingan awam sendiri. Tuan Yang di-Pertua Yang Berhormat Puchong, sahabat saya bertanya atau mohon jelasan. Ya. Boleh tanya. Terima kasih ya Datuk Puchong Speaker. masuk. Ya, dan juga Yang Berhormat Menteri, adakah perbincangan ini juga melibatkan pihak polis dan juga pihak magistrate, dan kerana kita lihat selalunya magistrate yang muda yang masuk, mereka nak mengamalkan keadilan dan selalu yang hukuman yang berat dijatuhkan oleh mereka. Yang semua ini menyumbang kepada kesesakan dalam penjara. Dan juga kita lihat yang tiap-tiap hari bila Menteri Pertahanan, Menteri Kanan Pertahanan mengumumkan berapa orang yang melanggari SOP COVID itu ditangkap, selalunya tiap-tiap hari beratus-ratus orang. Kadang-kadang ada orang yang memang tak sengaja. Macam saya sekarang, saya nak cakap, jadi saya pakai, saya punya mask macam ni. Ini juga akan dipaksa, saya mungkin akan didenda, nak bayar RM1,000. Semua ni is very unnecessary. Ramai orang sudah sangat miskin, tapi kalau mereka tak mampu bayar, lepas tu kena masuk lokap. Jadi semua ini menyumbang kepada kesesakan dalam lokap, dalam polis dan juga penjara. Saya tak pasti sama ada perbincangan ni ada melibatkan yang pihak-pihak ini. Terima kasih Seputih. Saya rasa apa yang telah saya jawab tadi adalah langkah-langkah untuk mengurangkan jumlah banduan ataupun pesalah masuk dalam mahkamah. Yang keduanya, saya tak berapa setuju dengan Seputih mengatakan magistrate yang baru ni lah yang menyebabkan dia jatuh hukum tinggi-tinggi atau ramai-ramai. Saya pernah jadi magistrate, mungkin Puchong tak pernah jadi. Mula-mula saya jadi magistrate, saya jatuh hukuman 1 hari penjara. Saya balik rumah sudah tak tidur, tak lena. Betulkah saya jatuh hukuman 1 hari penjara? Jadi magistrate yang awal ni sebenarnya dia ada panduan. Ini saya sebut, dia pejabat ketua pendaftar Mahkamah Persekutuan telah mengeluarkan satu buku sebagai panduan magistrate yang muda-muda ini. Dinamakan Bench Book Criminal Law, second edition, 2014, yang memberi panduan kepada magistrate-magistrate yang baru ni menjatuhkan hukuman. Jadi tak betul lah kata mereka ni menjatuhkan hukuman mengikut pemikiran mereka saja. Yang Berhormat Puchong telah memohon penjelasan kerajaan berhubung dengan tindakan ke atas Jolo, berhubung dengan wang yang dikatakan melibatkan Jolo ini. Untuk makluman Yang Berhormat sahabat saya Puchong, pertuduhan secara in absentia terhadap Jolo, bagaimana Yang Berhormat maklum juga, telah difailkan oleh PDRM dan SPRM sebagaimana berikut. 13 pertuduhan di bawah Seksyen 41 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram (AMLA) dan 4 pertuduhan di bawah Subseksyen 370 Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007 dibaca bersama Seksyen 179, dan 1 pertuduhan masing-masing di bawah Perenggan 41 Akta AMLA dan juga Perenggan 28 Akta SPRM yang dibaca bersama dengan Seksyen 23. Sehubungan dengan itu juga, waran tangkap dan Interpol Red Notice juga telah dikeluarkan terhadap Loh Teck Joe ini. Ya. Minta penjelasan, Tuan Speaker. Terima kasih, Menteri. Saya dengar bahawa ada tindakan diambil in absentia, yang bermaksud bahawa tindakan diambil semasa tertuduh itu tidak ada di dalam negara ataupun di dalam mahkamah. Tapi soal saya, kalau kita keluarkan waran tangkap, red notice Interpol dan sebagainya, adakah langkah-langkah diambil untuk kita cari, mengesan untuk bawa balik penama ini? Kerana kalau ada satu tindakan di mahkamah, khususnya tindakan jenayah, lebih berpatutan kalau kita ada penama tersebut kerana kena dengar pembelaan beliau dan sebagainya. Dan juga when it comes to execution of any orders made dengan izin Datuk Speaker. Jadi soal saya bertuju kepada itu. Kerana kita lihat rencana yang ditulis oleh Al Jazeera itu, yang kononnya menyatakan beliau ada di Macau dan sebagainya. Jadi adakah tindakan diambil untuk kita mengesan penama Jolo ini? Terima kasih, Tuan. Terima kasih, Puchong. Saya kira soalan ini lebih wajar dijawab oleh Menteri Dalam Negeri. Walaupun demikian, satu maklumat umum lah kita mengetahui bahawa pihak PDRM dengan kerjasama daripada Interpol telah berusaha mengesan perkara ini. Tapi sehingga sekarang ini, sebagaimana kita maklumlah,
belum lagi muncul-muncul dalam negara kita ini. Itu usaha dilakukan oleh pihak polis lah. Saya rasa memadai. Itu saja yang saya boleh jawab. It's not within my jurisdiction. Boleh, Tuan Speaker, hanya kalau boleh penjelasan sedikit. Yang Berhormat Menteri, tadi ada kata bahawa tindakan telah difailkan dan dibagi senarai tersebut. Apakah status kes tersebut sehingga sekarang? Saya tidak ada rekod secara ini. Saya akan beri secara bertulis. Please, thank you. Yang Berhormat Puchong juga telah membangkitkan isu berkaitan dengan bajet Jabatan Peguam Negara yang dikatakan telah dikurangkan, mencatatkan penurunan, angka penurunan. Mengikut apa yang telah saya difahamkan bahawa bajet 2021 untuk AGC sebenarnya tidak mengurang. Pada tahun ini, bajet untuk AGC adalah sebanyak 178 juta. Berbanding dengan pada tahun 2020, bajet 2020 176 juta, iaitu kenaikan sebanyak 0.6% lebih tinggi. Namun demikian, yang disoal oleh Yang Berhormat Puchong adalah berkaitan dengan aktiviti pendakwaan. Saya akui bahawa pada tahun ini, untuk bajet 2021, bajet untuk aktiviti pendakwaan telah diberikan sebanyak 9.802 juta, berbanding dengan tahun 2020 15.5 juta. Ini penjelasannya, perbezaannya sebanyak 5.698 juta, 36.7%. Penjelasannya ialah pada tahun lepas terdapat suatu peruntukan pembayaran emolumen sebanyak 150 jawatan tambahan pegawai undang-undang atau PUU grade L41 diluluskan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam JPA secara pukal. Secara pukal 150 orang ni pada untuk tahun 2019. Pelantikan mereka dibuat tahun 2020. Oleh sebab itulah menimbulkan satu anggaran yang tinggi untuk emolumen. Tetapi bagi tahun 2021, jawatan tambahan 150 grade L41 ini telah pun ditempatkan semula di pejabat penasihat undang-undang negeri dan juga pejabat AGC cawangan-cawangan di negeri-negeri mengikut keperluan, dan oleh sebab itulah untuk peruntukan di AGC ini dikurangkan dan diletakkan di tempat yang lain. Itu penjelasan yang boleh saya berikan. Bukan melibatkan pengurangan gaji dan sebagainya, tidak timbul. Ini melibatkan perjawatan. Tuan Speaker, boleh saya minta penjelasan. Terima kasih untuk jawapan itu. Saya rasa Menteri kita semua melihat kepada apa yang disebut sebagai tidak ada perbezaan, hanya di mana terletaknya wang tersebut dan bagaimana ianya akan diagihkan menurut keperluan. Tapi boleh saya dapat pengesyuaran juga daripada kerajaan di sini bahawa apabila kita lihat kepada mereka yang buat kerja pendakwaan, jabatan-jabatan terlibat dan juga hakim-hakim dan magistrat yang berkaitan, kita perlu memberikan tumpuan kepada kerja mereka. Yang Berhormat Menteri juga faham perkara ini, seorang yang juga beramal sebagai peguam dulu dan juga on the bench. Boleh kita dapat assurance bahawa kerajaan juga akan melihat bagaimana boleh kita menggalakkan mereka lagi dalam melaksanakan tugas-tugas mereka. Terima kasih, Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Puchong, sahabat saya terima, kerajaan menerima pandangan yang baik itu. Yang Berhormat Tuan Speaker, saya terus kepada Yang Berhormat Cameron Highland mencadangkan supaya hak-hak istimewa orang asli sebagaimana termaktub dalam perkara 85C Perlembagaan Persekutuan dipinda melalui pindaan dalam jadual ke-9 di bawah senarai 3 senarai bersama. Sebagaimana ahli Yang Berhormat sedia maklum bahawa perlindungan orang asli diperuntukkan di bawah fasa dan juga perkara yang disebutkan tadi, yang menyatakan bahawa hal perkara berkenaan kesamarataan tidak menidaksahkan atau melarang apa-apa peruntukan bagi perlindungan, kesentosaan atau pemajuan orang asli di semenanjung Tanah Melayu, termasuk perizapan tanah atau perizapan bagi orang asli, suatu perkadaran yang munasabah daripada jawatan-jawatan yang sesuai dalam perkhidmatan awam. Dalam menjamin perlindungan tersebut, Kerajaan Persekutuan telah pun menjalankan kuasa yang diperuntukkan kepadanya melalui pelbagai cara, antaranya melalui Akta Orang Asli 1954 yang memperuntukkan perlindungan, kesentosaan dan pemajuan orang asli di semenanjung Tanah Melayu.
Akta Orang Asli ini merupakan inisiatif kerajaan dengan persetujuan semua kerajaan-kerajaan negeri yang pada masa akta ini dilaksanakan, dan akta ini digubal untuk memberi kuasa eksekutif tertentu kepada kerajaan-kerajaan negeri. Merujuk kepada cadangan untuk meminda perlembagaan persekutuan berhubung dengan peruntukan orang asli ini, saya ingin menyatakan kerajaan sedang menimbangkan perkara ini. Jika sekiranya perlu, ianya akan dilaksanakan, dan saya yakin perkara ini bukan tidak timbul masalah 2/3 majoriti, kerana perkara yang baik saya kira akan disokong oleh kerajaan maupun oleh pembangkang. Ya, Mohd Yang Ketua, saya ada banyak lagi perkara yang tak sempat saya habiskan oleh kerana masa telah habis. Menteri, saya akan uploadkan segala ucapan saya di dalam portal. Menteri, terima kasih. Menteri boleh ringkas saja, segala ringkas Menteri. Nak tanya tentang laporan SPRM terhadap Timbalan Menteri Kementerian Perusahaan Perdagangan dan Komiti. Apakah status terkini terhadap Timbalan Menteri? You can check from the portal. Boleh jawab ya terkini. Adakah file telah dibuka terhadap Timbalan Masa sudah Menteri habis, ada dalam ni. Ya atau tidak? Senang saja jawapan, ya atau tidak. Itu ada dalam ni, ya ada dalam ni. Terima kasih. Terima kasih.